Hai, selamat datang ke kelas Bahasa Melayu Cikgu Syah. Hari ini kita akan belajar tema baharu, tajuk baharu iaitu kekeluargaan. Okay, tajuk kita pada hari ini ialah keluarga cergas. Cuba kamu fikirkan, cuba kamu bayangkan macam mana keluarga yang cergas, sebuah keluarga yang cergas. Okay, baiklah, kita akan lihat beberapa contoh gambar-gambar keluarga yang cergas. Okay, gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, dan gambar yang keempat. Berdasarkan kepada keempat-empat gambar ini, nyatakan persamaan di antara keempat-empat gambar ini. Apa persamaannya? Okey. Persamaan untuk keempat-empat gambar ini ialah keluarga cergas. Keluarga cergas di sini, cuba kamu lihat yang pertama ni. Gambar yang pertama, yang kedua, gambar yang ketiga, gambar yang keempat. Okey, gambar yang pertama ni menunjukkan keluarga yang sangat ceria, keluarga yang sangat kuat. Tengok pakcik ni, datuk ni lah. Kita katakan ni datuk. Keluarga yang sihat. Gambar yang kedua ni kita lihat gambar yang keluarga yang bersenam. Sama juga dengan gambar yang ketiga. Sentiasa bersenam. Kenapa kita sentiasa bersenam? Supaya badan kita sentiasa cergas. Dan akhir sekali gambar yang keempat ini ialah menunjukkan keluarga yang gembira. Maksudnya gambar ini tidak menunjukkan mereka sakit. Maksudnya mereka sentiasa sihat. Sekiranya kita cergas, kita pasti akan sentiasa sihat. Okey, seterusnya kita akan pergi ke slide yang ketiga. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 1.1.1. Kita akan belajar mengenai mendengar, mengecam sebutan, memahami dan menyebut dengan betul dan tepat ayat tunggal. Okey, apa yang cikgu akan tekankan di sini ialah ayat tunggal. Kita akan belajar macam mana nak kenal pasti ayat tunggal, macam mana rupa ayat tunggal. Okey, kita juga akan belajar membaca ayat tunggal dan sebagainya. Okey, lihat slide yang seterusnya. Okey. Ini ialah kriteria kejayaan. Apa yang cikgu maksudkan di sini, cikgu hendak kamu semua dapat mengecam dan menyebut ayat tunggal dengan betul. Jadi nanti kerja kamu akan nanti latihan yang kamu akan buat iaitu kamu perlu menyebut dan mengenal pasti ayat tunggal dalam petikan ataupun dalam gambar. Okey. Okey, apa itu ayat tunggal? Kamu sudah melihat video cikgu yang sebelum ini bukan? Okey, ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat sahaja. Apa maksud satu subjek dan satu predikat sahaja? Cikgu pernah ajar kamu di tahun 2. Okey, maksudnya kita di sini mengulang kaji saja lagi pelajaran tentang ayat tunggal ini. Okey, cikgu akan bagi contoh macam mana itu bagaimana rupa ayat tunggal. Okey, ayat di sini ialah ayah saya bersenam pada setiap pagi. Apa yang cikgu maksudkan dengan satu subjek dengan satu predikat tadi? Yang ini. Okey, di mana frasa namanya? Biasanya frasa nama berada di hadapan sini, betul? Okey, maksudnya ini ialah subjek. Dan di belakang ayat ini ialah predikat. Ingat lagi yang cikgu dah ajar di tahun 2? Okey.
Ini merupakan salah satu cara kita nak lihat ayat tersebut sama ada ayat tunggal ataupun bukan. Faham sudah? Okey, kalau masih kurang faham, kita akan lihat lagi. Okey, cara hendak mengenal pasti ayat tunggal atau bukan ialah macam mana cara kita hendak mengenal pasti sama ada ayat tersebut ayat tunggal atau bukan. Okey, yang pertama, tiada kata hubung. Apa yang cikgu maksudkan di sini? Tiada kata hubung. Kamu masih ingat kata hubung tu macam mana? Okey, apa kata hubung? Okey, ini contoh-contohnya. Dan, atau, tetapi, kerana, lalu, sambil, yang. Ini semua ialah kata hubung. Ingat lagi. Tetapi kalau kata hubung ini ada dalam ayat itu, maksudnya ayat tersebut bukan ayat tunggal. Maksudnya tidak boleh ada kata hubung dalam ayat itu. Faham? Yang kedua, ada satu subjek dan satu predikat yang cikgu sudah terangkan di slide tadi itu. Okey, seterusnya, mari kita kenal pasti ayat tunggal. Okey, di sini ada satu dialog berkaitan dengan keluarga yang cergas. Okey, kamu boleh lihat di sini ada keluarga yang sedang bersenam, ada yang berjoging, ada yang bermain basikal, ada yang apa lagi? Sini. Ni bersenam dan lain-lain lagi. Okey, apa yang kita nak tekankan di sini ialah mendengar dan menyebut ayat tunggal. Mendengar dan menyebut ayat tunggal. Jadi cikgu nak kamu sebut bersama cikgu. Okey, kita lihat yang pertama. Sebelum itu, baca bersama-sama. Okey, 1, 2, mula. Nabila sekeluarga beriadah di Taman Botanikal Air Keroh, Melaka. Okey. Ibu, tempat ini sungguh cantik. Saya suka bersenam di sini. Ramai juga yang datang bersenam. Okey, ibu dia jawab, betul Nabila, kita sangat bertuah. Pagi ini cuaca cerah, matahari bersinar terang. Amalan bersenam pada waktu pagi dapat menyihatkan dan mencerdaskan badan kita. Lepas tu Nabila pun jawab, oh begitu. Okey, kita lihat dialog perbualan antara ayah dengan anaknya di sini. Okey, kita mula. 1, 2, 3. Mengapakah kita digalakkan bersenam pada waktu pagi, ayah? Lepas tu ayah dia jawab, cahaya matahari pada waktu pagi mengandungi vitamin D. Vitamin D menguatkan tulang kita dan melawan pelbagai jenis penyakit. Okey, apa yang cikgu nak kamu perhatikan di sini ialah kenal pasti dalam perbualan mereka sekeluarga ini sama ada ayat tunggal ataupun bukan. Tadi cikgu dah ajar macam mana cara kita nak kenal pasti ayat tunggal, betul? Okey, yang pertama, ayat tersebut tidak ada kata hubung. Jadi tidak ada kata hubung seperti dan, tetapi, yang tu semuanya tidak ada. Kalau ada maksudnya bukan ayat tunggal. Jadi kalau kita nak tengok ayat tunggal maksudnya tidak ada kata hubung. Yang kedua ialah ada satu subjek dan satu predikat. Maksudnya di sini ayat tunggal ni biasanya ayat yang pendek sahaja. Jadi kita lihat. Cuba kamu perhatikan di sini. Ada warna merah dan ada warna hitam ya, kan? Okey, maksudnya warna merah ini merupakan ayat tunggal. Cuba kamu kenal pasti. Ibu, tempat ini sungguh cantik. Ada tak kata hubung dalam sini? Dan ayat ini juga mempunyai satu subjek dan satu predikat.
Okey, lihat ayat yang kedua. Saya suka bersenam di sini. Ini pun ayat tunggal. Kenapa? Ya, sebab tidak ada kata hubung. Jadi, saya suka bersenam di sini. Tak ada kata hubung, betul? Dan dia juga mempunyai satu subjek dan satu predikat. Saya ni ialah subjek. Suka bersenam di sini, predikat. Okay, kita lihat pula perbualan di sini juga. Okey, lihat warna merah sebab warna merah ialah ayat tunggal. Okey, kita sangat bertuah. Pendek tak ayat tersebut? Pendek kan? Jadi maksudnya ayat yang pendek biasanya ayat tunggal. Kalau kita nak lihat lagi ayat betul-betul tu ayat tunggal, kita lihat dalam ni tidak ada kata hubung. Tidak ada dan, tidak ada yang. Itu ialah ayat tunggal. Okey, kita sangat bertuah. Kita ini subjek sangat bertuah, belakangnya ialah predikat. Sama juga dengan ini. Pagi ini cuaca cerah. Pagi ini subjek, cuaca cerah, predikat. Satu subjek, satu predikat. Faham sudah? Yang ayat yang seterusnya, matahari bersinar terang. Matahari, satu subjek, bersinar terang, satu predikat. Jadi, ayat yang sangat pendek. Di dalam ini tidak ada kata hubung juga. Jadi, ini bermaksud ayat-ayat ini tadi ialah ayat tunggal. Okey, lihat slide yang seterusnya. Okey, ini ayat tunggal. Ayat tunggal ni cikgu ambil dari perbualan yang sebelum ni tadi supaya kamu lebih jelas. Okey, ibu, tempat ini sungguh cantik. Jadi, subjeknya di hadapan. Ini ialah subjek dan di belakang ialah predikat. Ada kata hubung ke tidak? Tak ada, betul. Jadi, ini ialah ayat tunggal. Sama juga dengan nombor 2. Saya suka bersenam di sini. Saya ialah subjek. Suka bersenam di sini ialah predikat. Dan tiada kata hubung. Faham sudah? Tiada dan, tidak ada yang, tidak ada tetapi. Semua itu tak ada. Maksudnya ini ialah ayat tunggal. Nombor 3. Okay, baca sama-sama cikgu. Kita sangat bertuah. Nombor 4, ayat tunggal nombor 4. Pagi ini cuaca cerah. Okey. Ayat tunggal nombor 5. Matahari bersinar terang. Okey, seterusnya. Latihan. Cikgu nak kamu lihat latihan yang cikgu akan bagi ni. Okey, dengar, sebut dan susun ayat. Mula-mula sekali kenal pasti dulu. Lihat dulu gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, gambar yang keempat, gambar yang kelima, gambar yang keenam. Okey, kita akan baca bersama-sama, boleh? Okey, 1, 2, kita mula di sini. Dari Imran. Okey, 1, 2, mula. Imran pandai meluncur ais. Dia sangat seronok. Okey, nombor 2. Encik Ismail, bapa Imran, membawa keluarganya meluncur ais. Mereka sering meluncur ais pada hujung minggu. Okey, yang ketiga. Puan Sakinah, ibu Imran, mengajar Irmi meluncur ais. Irmi sangat teruja dapat belajar meluncur ais. Okey, ayat yang keempat. Encik Ismail membantu Irmi memakai kasut geluncur ais. Beliau mengikat tali kasut Irmi dengan kemasnya. Okey, seterusnya. Imran meluncur ais bersama-sama dengan bapanya. Mereka mengelilingi gelanggang. Dan ayat yang terakhir, setelah puas bermain, mereka memulangkan kasut geluncur ais di kaunter pemulangan. Okey, cikgu nak kamu fahamkan setiap ayat-ayat tunggal ini dan padankan berdasarkan
gambar-gambar yang diberi di atas ni. Okey, sebagai contoh, mana ayat tunggal untuk gambar nombor 1? Okey, cuba cari. Okey, dah dapat jawapan untuk nombor 1? Okey, jawapannya ialah sini. Encik Ismail, bapa Imran membawa keluarganya meluncur ais. Mereka sering meluncur ais pada hujung minggu. Okey, semua ayat ini ialah ayat tunggal. Okey, untuk yang kedua, gambar yang kedua, cuba cari di manakah ayat tunggal yang sesuai. Lihat gambar ni, apa ayah dia sedang buat? Apa Imri ni sedang buat? Okey. Sudah dapat? Okey. Yang kedua ialah yang mana satu, yang nombor 2? Encik Ismail membantu Irmi memakai kasut geluncur ais. Beliau mengikat tali kasut Irmi dengan kemasnya. Okey, ini nombor 2. Okey, untuk nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan nombor 6, cikgu nak kamu buat dalam latihan yang cikgu akan sertakan nanti. Boleh? Okey, kita lihat. Okey, tugasan. Yang pertama, cetak latihan yang ada dalam Google Classroom. Kemudian baca ayat tunggal dalam latihan tersebut. Sama seperti yang cikgu telah terangkan tadi, yang cikgu telah ajarkan tadi. Okay, yang kedua, sekiranya tiada mesin pencetak, tulis ke dalam buku tulis. Tidak perlu lukis gambar. Okay, dan akhir sekali, hantar gambar tugasan yang telah siap kepada cikgu untuk disemak. Nanti cikgu akan semak tugasan kamu. Boleh semua? Rasanya sekian. Terima kasih dan jumpa lagi.